Bolehkah Pak Ngah ceritakan latar belakang diri Pak Ngah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Ngah sebenar ialah Kunur Afandi bin Muhammad Fauzi. Dilahirkan pada 21 November 1970 di Perlis. Biasa terkenal dengan panggilan Pak Ngah no? Okey. Dibesarkan di Perlis. Bersekolah juga di Perlis, iaitu sekolah rendah yang pertama, iaitu sekolah kebangsaan Seri Indra. Sekolah menengah ialah di sekolah menengah Syed Hasan dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kemudian Pak Ngah melanjutkan pelajaran di tingkatan 6 di sekolah menengah Syed Alwi. Okey, itu peringkat awal tentang diri Pak Ngah lah. Lepas menamatkan pengajian di peringkat sekolah menengah, di manakah Pak Ngah melanjutkan pelajaran di peringkat seterusnya? Okey, baiklah now. Selepas Pak Ngah habis tingkatan 6, Pak Ngah terus masuk ke maktab perguruan di Seremban pada tahun 1992. Selepas itu habis Pak Ngah dah bekerja sebagai guru mengajar di Kelang pada tahun 1994. Pak Ngah terus melanjutkan pelajaran sehingga peringkat sarjana muda di Universiti Terbuka Malaysia. Kemudian Pak Ngah terus sambung pelajaran hingga peringkat sarjana dalam bidang pengurusan pendidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan tamat pada 2013 yang lalu. Daripada pengetahuan Pak Ngah dan pengalaman Pak Ngah sebagai guru, bolehkah Pak Ngah terangkan tentang zaman penjajahan Jepun di tanah Melayu? Okey, baiklah, kita fokus pada soalan kita pada hari ini tentang pendudukan Jepun di tanah Melayu ya. Okey, berkaitan dengan sejarah pendudukan Jepun di tanah Melayu ni, walaupun Pak Ngah ni dilahirkan selepas merdeka, tapi sejarah adalah suatu yang tidak dapat dilupakan, terutamanya sejarah pendudukan Jepun dan juga sejarah komunis di tanah Melayu ini. Kerana bagi kita ini adalah sebagai satu sejarah hitam yang melanda tanah Melayu sebelum dan selepas kita merdeka. Okey, apa yang pengalaman pada Pak Ngah sebagai seorang guru, Pak Ngah tidak boleh lari dari mengikut setiap perkembangan sejarah yang berlaku. Okey, dari dulu hinggalah ke hari ini ya. Jadi berkaitan dengan pendudukan Jepun tanah Melayu, Pak Ngah dapat maklumat terutamanya daripada Datuk Pak Ngah dan juga daripada sumber-sumber pembacaan dan juga dari filem-filem yang ditayangkan di kaca TV seperti filem Sadia Hasan, Laskar Adnan. Itu berkaitan dengan pendudukan Jepun. Yang terbaru ialah filem Embun. Itu pengalaman. Okey, baiklah. Datuk Pak Ngah adalah sumber yang kedua yang dapat memberi tentang perkembangan Jepun ni, iaitu Jepun ni dia datang ke tanah Melayu pada tahun 1942 melalui Kota Baru. Selepas dia serang Singapura, dia masuk melalui Kota Baru dan kemudian datang pula ke Kajang. Di situlah dia mula mentawan tanah Melayu pada 15 Februari 1942. Tanah Melayu kita habis ditawan oleh tentera Jepun. Daripada maklumat Datuk dan moyang Pak Ngah, bolehkah Pak Ngah ceritakan tentang mereka pada zaman itu? Okey, daripada pengalaman Pak Ngah yang dapat melalui maklumat-maklumat mereka tu, apa yang diceritakan ialah keadaan mereka pada ketika itu boleh dikatakan semasa Jepun duduk tanah Melayu ni adalah sangat menyiksakan lah. Kerana Jepun ni adalah bertindak kejam pada orang-orang di tanah Melayu. Macam-macam diperlakukan.
pada penduduk-penduduk di tanah Melayu ni. Apa yang disampaikan oleh atau diceritakan oleh Datuk Pak Ngah lagi ialah Jepun ni, tujuan dia datang tanah Melayu ni dia ada tujuan yang tersendiri. Okey, Pak Ngah sentuh sikit sebelum kita pergi pada keadaan Datuk dan moyang Pak Ngah. Tujuan orang Jepun ni mai atau sampai ke tanah Melayu ni. Okey, yang pertama, mereka ni nak dapat bahan mentah. Sebab mereka nak gunakan biji timah dan getah yang tanah Melayu ni guna di kilang-kilang di Jepun. Yang kedua, mereka nak tamatkan penjajahan kuasa barat, iaitu British atau Inggeris di tanah Melayu. Yang Jepun ni dia ada satu slogan kat diri dia, iaitu Asia untuk Asia. Mana dia orang luar tak boleh nak tawan tanah Melayu ataupun Asia, kecuali orang Asia sendiri. Jepun adalah Asia. Yang ketiga, untuk bentuk empire yang kuat di Asia. Mereka nak takluk Asia keseluruhan, nak jadikan bahawa Jepun ni adalah kuasa tentera yang kuat. Dan Datuk Pak Ngah pula merupakan seorang petani ketika itu, dan kebanyakan penduduk di sini, di kawasan itu adalah petani. Memang secara langsung boleh dikatakan Datuk dan nenek Pak Ngah ni memang menjadi mangsa kekejaman tentera Jepun. Apa yang diceritakan oleh beliau ialah bila tentera Jepun masuk ke kampung-kampung, mereka akan ambil apa saja hasil orang kampung, macam ayam, itik, makanan, beras, ubi, macam-macam lagi lah. Jadi sampai satu ketika makanan ni untuk orang kampung, Datuk Pak Ngah pun tak ada nak makan apa. Hanya ada ubi kayu. Makan ubi kayu sama berminggu-minggu. Itu yang diceritakan lah. Nampak kejam kan orang Jepun ni pada masa tu. Ada juga yang dicerita oleh Datuk Pak Ngah, orang-orang kampung utamanya dikerah untuk panjat pokok, utamanya pokok kelapa. Kalau mereka nak buah kelapa, suruh petik, kemudian dipukul, ditendang. Ada yang dicucuk-cucuk dengan senjata yang tajam. Bayangkanlah berapa siksanya orang kita sampai dilakukan sedemikian rupa. Bolehkah Pak Ngah ceritakan tentang situasi pembentangan masyarakat kita terhadap Jepun? Okey, baiklah. Situasi yang seterusnya yang dapat digambarkan adalah melalui penceritaan Datuk dan moyang Pak Ngah. Orang Jepun ni bukan saja ditentang oleh orang-orang Melayu di tanah Melayu ni, tapi orang Cina juga terlibat. Sebab orang Cina dia berdendam dengan orang Melayu, dengan orang Jepun ini, kerana berlakunya perang Cina-Jepun di negara Cina. Jadi semangat tu dibawa sampai ke tanah Melayu. Mereka pun turut menentang Jepun. Dan orang Melayu yang turut menentang Jepun ini, dia telah tubuhkan satu pasukan sulit, iaitu anggota Force 136. Anggota Force 136 ni, apa yang dapat Pak Ngah ceritakan sedikit ialah melalui pembacaan Pak Ngah, ia adalah merupakan satu anggota sukarelawan yang terdiri daripada orang Melayu yang ditubuhkan, di mana pada ketika itu Sultan Pahang menjadi pemerintah kehormat Force 136. Mereka tubuhkan supaya dapat naikkan semangat kemerdekaan menentang orang-orang Jepun, yang mana Pak Ngah sebut tadi, ditubuhkan secara sulit. Dan dia adalah merupakan satu pasukan sukarelawan daripada pemuda dan pemudi di tanah Melayu ini.
Apakah perasaan masyarakat kita semasa Jepun menyerah kalah kepada British pada tahun 1945? Oh, perasaan kita memang seronok. Utamanya orang Melayu. Kalau kita tengok dalam cerita Sarjan Hassan pun, tengok macam mana orang Melayu begitu bangga sekali, askar-askar Melayu begitu bangga sekali dengan penyerahan kalah oleh tentera Jepun kepada pihak British. Selepas pihak British berjaya menghancurkan Nagasaki dan juga Hiroshima yang melalui bom atom yang kita tahu yang bom atom yang dilancarkan pada ketika itu, iaitu pada 1945. Di tanah Melayu pula, melalui pengalaman yang diceritakan, selepas saja dapat tahu orang Jepun ni ditewaskan oleh tentera British, di tanah Melayu disambut dengan begitu gembira sekali lah, di mana bendera Jepun yang menggantikan Union Jack pun diturunkan, ya, digantikan balik dengan bendera tentera British ini. Dan di sinilah tentera British telah mula menapak semula di tanah Melayu pada tahun 1945. Selepas Jepun menyerah kalah, komunis telah memerintah tanah Melayu selama 2 minggu. Bagaimanakah keadaan tanah Melayu ketika diperintah oleh pihak komunis? Okey, berdasarkan pada soalan berkaitan perkembangan komunis ini, daripada maklumat yang Pak Ngah dapat, sebenarnya komunis yang memerintah tanah Melayu selama 2 minggu ini bukanlah secara langsung seperti mana Jepun memerintah tanah Melayu. Komunis yang masuk melalui ideologi komunis ini, dia adalah kesan daripada penentangan orang-orang Cina pada masa mendudukan Jepun. Tapi bila British dah ambil balik tanah Melayu dan Jepun menyerah kalah pada British, orang-orang Cina yang terlibat semasa menentang Jepun ni, mereka juga turut macam diburu lah oleh orang tentera British ni, kerana mereka telah menjalankan satu aktiviti yang mungkin tak menyenangkan pihak British pada ketika itu. Mereka telah bawa masuk iaitu ideologi komunisme daripada negara China ke tanah Melayu. Tapi mereka ni tidak, pada awalnya mereka tidak menunjukkan satu penentangan yang terbuka. Mereka hanya bergerak melalui bawah tanah, dan beberapa orang yang terlibat, termasuk ada di kalangan orang Melayu sendiri yang terlibat yang menentang Jepun, turut membantu pihak komunis ni. Okey. Balik pada soalan itu tadi, semasa pendudukan komunis di tanah Melayu yang 2 minggu itu, tentera British dapat mengawalnya, tetapi pergerakan komunis ni yang berhaluan kiri ni, mereka telah mula mengatur perancangan secara senyap untuk menguasai tanah Melayu yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin daripada China itu sendiri. Yang Pak Ngah dapat tahu, orang yang hebat pada ketika itu ialah Chimping lah, yang mana membawa ideologi komunis ke tanah Melayu, dan diikuti oleh beberapa lagi orang kanan Chimping yang terlibat semasa penentangan Jepun yang turut menjadi anggota komunis seperti Rashid Maidin, Samsia Fakir, Musa Ahmad. Itu antara orang yang terlibat. Dan komunis ni, mereka telah duduk di tanah Melayu ni sampailah selepas kemerdekaan, ya, selepas kemerdekaan. Tapi mereka juga telah ada satu tindakan yang boleh dikatakan kejam juga untuk orang-orang yang tidak menyokong mereka, tidak menyokong Melayu, dan ada orang Cina juga tidak menyokong ideologi komunis. Dan mereka telah menindak kejam seperti mana Jepun buat, mereka pun juga buat macam tu, dengan rampas harta makanan semua, ya, bunuh orang, tembak anggota keselamatan, askar-askar kita banyak yang mati. Macam sejarah Bukit Kepong 1950, tengok macam mana orang polis ditembak mati sampai begitu kejam sekali, ya, dan dia ditempahat sebagai sejarah yang tak boleh dilupakan
mereka yang terlibat dan program-program mereka yang terlibat dalam masa itu. British ni dia buat satu tindakan yang drastik untuk membantu mengurangkan pergerakan komunis dengan mengisytiharkan kawasan putih dan kawasan hitam. Jadi kawasan hitam tu adalah kawasan yang mana komunis ini yang bergerak hebat, yang putih tu kawasan yang bersih lah, yang di mana penduduk akan ditempatkan di satu tempat. Jadi dia asingkan. Jadi komunis bila jadi macam ni, mereka tak boleh nak bergerak dengan bebas lagi. Jadi boleh buat sekatan jalan raya kan, boleh buat sekatan jalan raya, semua macam-macam buat supaya pergerakan komunis ni tak boleh bebas, tak boleh bebas untuk menguasai tanah Melayu pada ketika itu. Sampailah kita berjaya, sampailah darurat diisytiharkan pun pada tahun, Pak Nas tak dapat ingat yang jelas pada tahun berapa darurat diisytiharkan, tapi sampailah kita berjaya mematahkan serangan komunis ini pada tahun 1960-an. Itulah sebuah sikit tentang. Terima kasih atas maklumat terperinci yang Pak Nas sampaikan.